Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugasan UHIS 1022 Falsafah dan Isu Semasa. Tajuk video ini adalah berkenaan dengan penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Abdul Azim bin Jaafar, Muhammad Hafizuddin bin Hassan dan Muhammad Fuad Azni. Mensyarah kami adalah Dr. Ahmad Marzuki Mohamed. Pengenalan untuk tajuk penggunaan vape dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertama, konsep vape merujuk kepada penggunaan peranti elektronik yang memanaskan cecair dan menjadikannya aerosol atau wap yang disedut oleh pengguna. Menjelang 2015, pasaran vape Malaysia telah berkembang pesat. Industri vape Malaysia bernilai RM2 bilion ketika itu dan dipercayai kedua terbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. Menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2019 oleh Kementerian Kesihatan, terdapat 1.12 juta pengguna vape di negara ini. Terdapat hanya satu garis panduan untuk industri, iaitu garis panduan aktiviti pengeluaran, pengedaran dan peruncitan peranti serta cecair rokok elektronik tanpa nikotin yang diperkenalkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada tahun 2018. Dalam pengumuman Belanjawan Malaysia 2021 baru-baru ini, peranti rokok elektronik termasuk vape dikenakan duty excise sebanyak 10%, manakala cecair vape turut dikenakan duty excise sebanyak 40 sen setiap mililiter mulai 1 Januari 2021. Faktor berlaku ataupun punca isu. Sifat pengguna yang ingin mencuba dan mengikut trend masa kini, pelaksanaan kawalan vape yang tidak ketat, alasan sebagai salah satu medium daripada berhenti daripada merokok, pengaruh rakan sebaya, kepelbagaian reka bentuk vape yang unik dan menarik perhatian, vape sebagai simbol kebanggaan mudah diperolehi dengan melakukan pembelian atas talian dan kurangnya peranan ibu bapa dalam memberi kesedaran kepada anak-anak. Perbincangan isu utama kajian yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Falsafah akhlak merujuk perkara pentadbiran manusia mengenai dirinya dan membincangkan apa serta bagaimana kelakuan yang baik boleh menjamin dirinya mendapat kebaikan. Salah satu isu yang akan dibincangkan dalam falsafah akhlak ialah pengaruh rakan sebaya terjebak dalam vape. Falsafah pendidikan merupakan falsafah yang menjelaskan matlamat akhir nilai yang didukung, matlamat akhir pendidikan dan jalan untuk membimbing asas pendidikan dalam memilih, menyusun dan membuat keputusan. Dengan ini, falsafah pendidikan boleh digunakan untuk mengatasi gejala vape dalam kalangan masyarakat agar mereka dapat membuat keputusan yang betul. Rukun pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Pada 21 Disember 2015, Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan telah memutuskan bahawa hukum penggunaan rokok elektronik dan vape adalah haram. Penggunaan vape diharamkan berdasarkan kaedah Sad Al-Zara'i, itu menutup keburukan lebih besar dan lebih bahaya yang mungkin berlaku pada masa hadapan. Keputusan dibuat daripada semua sudut termasuk syariah, perubatan dan saintifik serta unsur pembaziran dan budaya tidak sihat. Rukun yang ketiga, keluhuran perlembagaan, dan rukun yang keempat, kedaulatan undang-undang, merujuk kepada sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah menerima dan mematuhi undang-undang Malaysia yang telah digubal oleh kerajaan. Pandangan terhadap aliran pemikiran utama dalam pelbagai aliran falsafah atau tokoh mengenai isu yang dibincangkan. Ketua Pegawai Perubatan Pusat Saringan Kanser Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia NCSM, Dr. Dalilah Kamaruddin mengatakan proses pengawapan cecair nikotin yang dihasilkan oleh rokok elektronik akan disedut oleh pengguna dan wap nikotin ini mempunyai sifat yang sama dengan asid nitrik.
Asid nitrik merupakan bahan kimia pemangkin kepada berlakunya kanser di dalam tubuh manusia. Selain itu, cecair nikotin walaupun sukatannya sedikit, dikhawatiri resapannya ke dalam saluran darah akan mengubah kandungan efisien dalam badan kerana selain nikotin, cecair itu juga mengandungi glycerin. Presiden Persatuan Perubatan Malaysia MMA, Dr. Ashok Zakaria Philip juga berpendapat bahawa rokok elektronik boleh membawa kemudaratan kepada penggunanya. Tambah beliau lagi, kebanyakan bahan kimia yang terkandung dalam asap rokok konvensional juga terdapat di dalam rokok elektronik. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajid, di dalam jawapan beliau, terdapat isu penggunaan rokok elektronik mengatakan bahawa rokok elektronik hukumnya adalah sama seperti rokok tradisional, iaitu haram. Padanya, tidak ada kebaikan bagi mereka-mereka yang ingin cuba meninggalkan amalan menghisap rokok beralih dari rokok tradisional kepada rokok elektronik kerana mudaratnya juga sama seperti rokok biasa berdasarkan laporan dari pakar. Syekh Osman Al-Khamis juga berpendapat bahawa rokok elektronik adalah haram kerana ianya memudaratkan. Setiap yang memudaratkan, maka Islam terlebih dahulu akan menolaknya demi menjaga maslahah sekalian umat. Implikasi atau kesan kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Yang pertama, ia memudaratkan nyawa, agama, akal, harta dan keturunan. Yang kedua, ia mengandungi bahan-bahan beracun seperti nikotin, cecair etulin, propilin, glycol, vegetable glycerin. Ia juga membawa kepada ketagihan dan ia membawa kepada pelbagai penyakit seperti kanser, kecacatan janin dan lain-lain. Yang kelima, ianya memudaratkan kesihatan orang sekeliling dan mencemarkan alam sekitar. Yang keenam, pembaziran yang berlaku sama ada pada alat vape itu sendiri maupun bahan cecair yang menjadi hisapannya. Yang ketujuh ialah kegiatan jenayah seperti penyeludupan vape secara haram akan meningkat. Yang kelapan, ia juga menyebabkan perbelanjaan kerajaan meningkat kerana mereka perlu mengadakan lebih banyak program kesedaran untuk menyadarkan rakyat jelata tentang buruknya kesan vape. Dan yang seterusnya ialah ianya juga menyebabkan beban keuangan kepada kerajaan kerana kos perubatan di hospital kerajaan. Terima kasih kepada Encik Fuad. Untuk kali ini, saya akan membicarakan tentang cadangan atau cara menangani isu vape. Dari aspek pendidikan, pihak pendidikan boleh mendidik pelajar sekolah dan universiti tentang keburukan penggunaan vape. Mengenakan denda terhadap individu yang menggunakan vape dalam kawasan institusi. Hal ini boleh mengelakkan pelajar menggunakan vape secara tidak terkawal. Bagi aspek badan kerajaan pula, kerajaan haruslah memantau penjualan vape terhadap golongan tertentu. Kerajaan perlu mengambil tindakan yang tegas terhadap penjual yang tidak bertanggungjawab dengan menjual vape kepada golongan bawah umur. Kerajaan juga haruslah menguatkuasakan undang-undang terhadap pengeluaran dan kemasukan vape haram. Kerajaan boleh mengetatkan syarat permohonan lesen penjualan vape pada masa yang sama meningkatkan cukai vape. Vape di kawasan awam, pihak kerajaan haruslah mengambil tindakan yang tegas seperti denda kepada individu yang menghisap vape di kawasan awam. Pihak kerajaan boleh mewar-warkan keburukan vape melalui televisyen atau media sosial. Dari aspek ibu bapa, pemantauan yang ketat terhadap pergaulan anak dan rakannya haruslah dilakukan oleh ibu bapa. Ibu bapa haruslah meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak, justru itu memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada mereka. Sebagai kesimpulannya, dalam isu ini, pendapat bahawa ia adalah salah satu cara untuk menolong penghisap rokok agar berhenti daripada merokok. Justru itu,
Mereka menggunakan rokok elektronik sebagai alternatif kepada cara berhenti rokok. Sebenarnya, anggapan ini adalah menyimpang daripada asas kerana dikatakan ada juga bahan nikotin yang asalnya daripada bahan yang boleh menyebabkan ketagihan dan mudarat kepada kesihatan. Sekian, terima kasih. Ini adalah senarai rujukan untuk kami menyelesaikan tugasan ini. Di antaranya ialah keratan akhbar dan laman web.